Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana mengizinkan saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan belanjawan sulung Kerajaan Perpaduan. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun yang telah membentangkan belanjawan 2023 dengan nilai peruntukan keseluruhan berjumlah RM388.1 bilion. Pembentangan tersebut sudah semestinya telah mengimbau nostalgia 26 tahun lalu ketika beliau masih bersama UMNO dan membentangkan belanjawan 1998 di Dewan Yang Mulia ini pada 17 Oktober 1997. Begitulah lumrah kehidupan. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia siapa yang tahu. Yang pastinya semua ini adalah atas kehendak dan keizinan daripada Yang Maha Esa. Kita mampu merancang, hanya Tuhan yang menentukan. Seperti mana belanjawan-belanjawan yang pernah dibentangkan dan dibahaskan, kita perlu memperakui bahawa belanjawan kali ini juga bukanlah satu dokumen yang sempurna. Kendati pun masih terdapat lompang-lompang yang boleh kita petikai dan persoalkan. Namun belanjawan ini masih menyajikan pelbagai kebaikan yang boleh kita hidangkan kepada rakyat. Tuan Yang di-Pertua, saya difahamkan sebanyak 11 bilion ringgit telah diperuntukkan menerusi belanjawan kali ini bagi tujuan pembangunan luar bandar berbanding 10.53 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Peningkatan peruntukan ini telah membuktikan komitmen kerajaan untuk melaksanakan agenda pembangunan luar bandar agar lebih banyak pembangunan dapat dilaksanakan di desa dan di kawasan pendalaman. Mudah-mudahan sejumlah peruntukan tersebut dapat menyokong agenda pembangunan sosioekonomi serta mewujudkan persekitaran kehidupan luar bandar yang sejahtera dan makmur seperti mana yang digariskan dalam Dasar Pembangunan Luar Bandar 2030. Sehubungan dengan itu, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mendapatkan maklumat yang lebih terperinci mengenai pembangunan di kawasan saya. Berapakah nilai peruntukan keseluruhan yang akan dibelanjakan pada tahun ini bagi tujuan pembangunan dan baik pula infrastruktur di Parlimen Tampin? Seperti mana yang telah saya suarakan semasa perbahasan titah diraja minggu lalu, penduduk di Tampin telah lama mendabarkan agenda pembangunan yang dibawa oleh Kerajaan Persekutuan. Menerusi sejumlah peruntukan yang besar dalam belanjawan kali ini, maka besarlah harapan kami untuk melihat penduduk di kawasan Parlimen Tampin juga turut menerima limpahan pembangunan ini. Datuk Yang di-Pertua, sepanjang saya mengikuti pembentangan oleh Yang Amat Berhormat Tambun, saya ternanti-nantikan jika ada pengumuman resmi yang akan dibuat untuk membantu dan memudah cara urusan para peneroka Felda. Walau bagaimanapun, tiada pengumuman yang dibuat untuk menjawab segala persoalan yang sedang menjadi perdebatan dan kebimbangan para peneroka. Isu pertama yang saya sebutkan adalah berkenaan keputusan untuk menghentikan pelaksanaan inisiatif penghapusan hutang yang dimulakan pada tahun 2021. Berdasarkan kenyataan media oleh pengurusi Felda pada Sabtu lepas, pelaksanaan inisiatif penghapusan hutang kali kedua sebanyak 3.8 bilion ringgit tidak dapat diteruskan kerana telah memberikan impak besar terhadap aliran tunai. Persoalan yang bermain di fikiran saya, adakah kerajaan sebelum ini tidak membuat sebarang kajian terlebih dahulu sebelum membuat keputusan untuk melaksanakan inisiatif tersebut? Kendati pun begitu, mengapakah keputusan tersebut dilakukan tanpa membuat pengumuman resmi agar dapat memberi kefahaman yang jelas kepada peneroka? Dan adakah ini bermakna bahawa jumlah yang telah diperakui oleh peneroka semasa menandatangani persetujuan peluasan hutang akan menjadi amount yang perlu dibayar semula? Apapun jawapannya nanti, saya masih berharap supaya kerajaan mempertimbangkan semula perkara ini agar dapat mewujudkan situasi menang-menang antara peneroka dan Felda. Keadaan yang berlaku pada hari ini sudah tentunya memberi kesan terhadap aliran tunai golongan peneroka meskipun amount yang perlu dibayar adalah sekitar RM250 hingga RM350. Amount tersebut mungkin terlihat rendah bagi Felda, tetapi ianya begitu besar bagi peneroka, khususnya di saat ekonomi yang terus menekan ini.
Tuan Yang Dipertua, isu yang kedua yang ingin saya sebutkan adalah berkenaan kaedah pembayaran hasil menerusi perbankan yang telah menimbulkan keresahan peneroka sejak dilaksanakan bermula 1 Januari 2023. Secara peribadi, saya menyambut baik hasrat kerajaan menerusi inisiatif My Digital supaya pembayaran bagi semua perkhidmatan dibuat tanpa tunai agar dapat mewujudkan penyelarasan yang lebih baik dan meningkatkan keselamatan transaksi. Hal ini kerana kaedah tersebut juga menimbulkan masalah kepada mereka berhubung lantikan waris sementara dan keputusan bicara kuasa yang perlu diselesaikan dalam jangka masa yang singkat. Ekoran pembayaran kepada peneroka tidak dapat dibuat. Mereka telah menghadapi masalah lain pula pada hari ini iaitu untuk melakukan pembayaran upah gaji, sewa lori dan sebagainya. Perkembangan aspek pendigitalan pada hari ini sememangnya memudahkan, tetapi sekiranya boleh menimbulkan kemudaratan atau masalah lain sudah tentu ianya perlu ditambah baik. Oleh itu saya mencadangkan supaya FEDA mempertimbangkan perkara ini dan memberi pilihan kepada peneroka untuk membuat ketetapan sendiri sama ada inginkan pembaharuan atau mengamalkan cara yang lama. Tuan Yang Dipertua, isu yang ketiga yang ingin saya sebutkan adalah berkenaan projek perumahan generasi baru FEDA PBGF yang telah lama membelenggu para peneroka iaitu hampir sedekat lamanya. Di Tampin misalnya terdapat 2 buah projek perumahan generasi baru yang terbengkalai iaitu di tanah rancangan Bukit Jalur dan Bukit Rokan Utara. Berdasarkan dokumen kertas putih FELDA yang pernah dibentangkan sebelum ini pada 10 April 2019, dasar kerajaan telah menetapkan untuk memberi keutamaan projek yang tahap kemajuan kerjanya 70%. Walau bagaimanapun perkembangan kedua-dua projek PGBF ni tersebut dilihat begitu perlahan. Soalan saya, bilakah kedua-dua projek PGBF tersebut dijangka boleh dimanfaatkan dan didiami oleh peneroka di kawasan tersebut? Selaku wakil rakyat yang mempunyai ramai penduduk yang terdiri pada golongan peneroka dan generasi baru, perkara ini memberi kesan terhadap diri saya. Selain itu, saya ingin mengetahui menerusi peruntukan belanjawan kali ini, berapakah peruntukan yang disediakan untuk menyiapkan PBGF yang terbengkalai di seluruh negara, khususnya bagi kedua-dua tanah rancangan di kawasan saya. Sedikit tenggara. Terima kasih. Terima kasih Tampin, terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Saya ingin bertanya kepada Tampin, sedarkah bahawa PGBF ni memang galak dibina di seluruh negara lah, termasuk di Johor. Di kawasan Sekaya Tenggara pun ada juga. Tetapi apabila siap, kita sebenarnya berdepan dengan masalah infrastruktur dan penyelenggaraan. Jadi setujukah Yang Berhormat Tampin kalau sekiranya pihak FELDA juga perlu mengambil berat tentang PGBF yang telah siap sedia digunakan dan dihuni sekarang ni, tetapi daripada segi maintenance infrastruktur tu, macam contohnya sekarang musim banjir ni, tanah runtuh dan sebagainya, kita kadang-kadang rujuk kepada pihak FELDA. Pihak FELDA kata bukan bawah teri-teri dia, kita rujuk kepada Majlis Pembenaran PBT pun bukan juga. Jadi masalah ni sepatutnya dikendalikan dengan baik oleh pihak pengurusan Saya setuju sangat dengan pandangan Tenggara dan perkara ni amat diharap dapat diselesaikan dengan segera kan. Dan mengenai pengenalan semula model pembangunan perumahan berasaskan konsep bina sendiri oleh generasi kedua yang telah diumumkan semasa pembentangan rancangan Malaysia yang ke-12. Inisiatif ini sememangnya telah memberikan nafas baru dan disambut baik oleh golongan peneroka jika dibandingkan dengan projek PGBF. Bagi menjayakan usaha tersebut, saya berpendapat bahawa sudah tiba masanya untuk kerajaan mengkaji dan meminda Akta Penempatan Berkelompok GSA 1960 yang telah menggariskan satu lot hanya boleh membina sebuah rumah. Akta ini mungkin boleh dipinda kepada satu lot untuk membina 2 buah rumah ataupun lebih agar dapat dimanfaatkan oleh generasi kedua, dan perkara ini sudah tentunya selari dengan tuntutan semasa peneroka. Seterusnya saya juga ingin mengetahui sejauh manakah usaha yang dilakukan oleh FELDA bersama kerajaan negeri untuk menjayakan model pembangunan perumahan berasaskan konsep bina sendiri ini. Pada Oktober 2022 yang lalu, Kerajaan Negeri Sembilan telah melancarkan projek rintis kediaman harapan generasi baru FELDA dengan memberi tapak rumah berkeluasan minimum 4,000 kaki persegi bagi pembangunan rumah generasi baru FELDA. Justru itu, saya berharap supaya FELDA menyambut perkara ini dan mempercepatkan proses pembangunannya. Inisiatif ini secara tidak langsung dapat menyelesaikan isu berbangkit bagi konsep bina sendiri, iaitu kemudahan infrastruktur asas. Oleh yang demikian, saya berharap FELDA dapat memberi kerjasama kepada Kerajaan Negeri Sembilan supaya generasi kedua FELDA dapat merealisasikan impian mereka untuk membina rumah sendiri.
Isu yang keempat yang penting adalah berkenaan dengan pemasangan lampu jalan di tanah rancangan Bukit Jalur dan Bukit Rokan yang sudah lama tertangguh dan tidak dilaporkan kepada wakil rakyat ataupun ahli parlimen. Pada kesempatan ini saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada kerajaan yang telah memperuntukkan sebanyak RM50 juta untuk tujuan pemasangan lampu jalan di kawasan berkemalangan tinggi dengan segera. Walau bagaimanapun saya memerlukan penjelasan berhubungan perkembangan semasa projek lampu jalan yang telah diluluskan 2 tahun lalu dengan nilai peruntukan RM1 juta. Apakah status terkini pemasangan lampu jalan tersebut? Sedangkan peruntukan telah lama diluluskan dan disediakan. Perkara ini sudah tentulah mengecewakan saya sendiri, apatah lagi para peneroka di kawasan tersebut. Selain itu, saya juga berharap supaya lampu-lampu jalan di jalan masuk ke tanah rancangan turut diberikan perhatian seperti di gugusan Feda Jelai dan sebagainya. Saya dapati banyak lampu yang sudah tidak menyala dan memerlukan penyegaran dengan kadar segera. Tuan Yang Dipertua, kerana masa tidak mengizinkan, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan salam takziah kepada mangsa-mangsa banjir di seluruh negara yang telah dilaporkan mencecah seramai 22,520 orang setakat pagi tadi. Semoga mereka yang terkesan dengan musibah kali ini, khasnya untuk penduduk di Tampin, berada dalam keadaan selamat, diberikan kekuatan dan kecekalan untuk menempuhi dugaan ini. Turut didoakan agar perkara ini segera berlalu dan keadaan akan kembali pulih seperti sedia kala dengan kadar segera. Tidak dilupakan terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada agensi-agensi kerajaan, NGO-NGO yang pantas dan telah banyak membantu dalam operasi menyelamat. Berhubung musibah yang telah menjejaskan puluhan ribu rakyat pada ketika ini, saya ingin mengetahui berapakah peruntukan disediakan untuk meringankan bebanan mereka dan apakah bentuk bantuan yang akan disalurkan. Besarlah harapan saya supaya kerajaan dapat memberikan bantuan seperti tahun lalu, Datuk Yang Dipertua, yang meliputi semua aspek iaitu bantuan wang ehsan, sumbangan pembelian barang keperluan, bantuan baik pulih rumah dan pelbagai diskaun ataupun serta rebate. Tuan Yang Dipertua, sekian sahaja daripada saya setakat ini. Saya berharap agar segala persoalan dan cadangan yang telah disuarakan mendapat perhatian serta tindakan lanjut daripada kerajaan. Sekian, saya mohon menyokong. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Terima kasih, Tampin. Saya jemput Jerantut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih kepada Tuan Yang Dipertua kerana memberikan ruang kepada saya untuk membahaskan Belanjawan 2023 yang dibentangkan oleh Perdana Menteri ke-10 kita yang juga merupakan seorang Menteri Keuangan. Sebagai pembuka bicara, izinkan saya mengucapkan selamat menyambut Hari Tentera Darat yang ke-90 iaitu semalam. Kenapa ia dekat di hati saya? Untuk pengetahuan Tuan Speaker, saya adalah anak kepada anggota ATM, ibu dan ayah. Kami dibesarkan dalam keluarga yang susah. Saya dilahirkan dan diberikan pendidikan sehinggalah belajar di Universiti Negeri Petronas. Kemudiannya bersama dengan Petronas dan beberapa syarikat multinasional yang lain dan akhirnya menjadi MP. Ia bermula daripada duit gaji ibu saya daripada ATM. Jadi saya memohon kepada kerajaan khususnya banyak sangat bantuan ataupun pengorbanan yang telah dilaksanakan oleh anggota ATM ini dan saya harapkan kerajaan melalui Kementah boleh mendengar rintihan para veteran tentera yang bersara sebelum 1 Januari 2013 iaitu seramai 78,546 orang yang di antaranya 900-nya adalah veteran di Jerantut. Jadi kita mohon supaya mereka mahu supaya suara mereka didengari dari sudut isu penyelarasan pencen mereka. Tuan Yang Dipertua, dasar belanjawan bukan sekadar penyataan tentang bagaimana hasil pendapatan itu dapat diperolehi dan juga dijana serta dibelanjakan. Namun ia juga lebih daripada itu. Ia melibatkan kepada 3 faktor asas iaitu dari sudut perkembangan ekonomi,
menguruskan inflasi dan mengurangkan pengangguran. Dan berkebetulan, Tuan Yang Di-Pertua, pada 14 Februari yang lepas telah berlakunya pembentangan belanjawan yang sama pada negara jiran kita iaitu Singapura yang telah dibentangkan oleh Timbalan Perdana Menterinya yang juga merupakan seorang Menteri Keuangan iaitu The Honourable Mr. Lawrence Wong, yang di mana pada saya boleh kita ambil beberapa poin-poin menarik untuk kita jadikan sebagai exchange notes yang boleh kita jadikan sebagai penambahbaikan kepada belanjawan kita. Di antaranya ialah skim inovasi perusahaan ataupun Enterprise Innovation Scheme dengan izin yang mempertikaikan potongan cukai kepada mana-mana syarikat yang melaburkan peruntukan kepada R&D. Yang kedua, melanjutkan skim keuangan perusahaan sehingga 2024 kepada PKS agar mereka boleh bertahan mengharungi kemelesatan ekonomi global serta memberi ruang kepada mereka ke arah R&D dan juga kepada peringkat antarabangsa. Yang ketiga, memperkenalkan job skill integrators. Ini yang kita bahas tentang TVET, mismatch, brain drain dan sebagainya. Ini juga disentuh. Dan yang terakhir adalah memberikan employment credit kepada syarikat yang menggaji individu kurang upaya dan juga bekas bersalah. Jadi ini di antara exchange notes ya, Tuan Yang Di-Pertua, kalau kita boleh ambil untuk menambahbaikan. Tuan Yang Di-Pertua, saya nak teruskan dengan perkataan bersasar. Kerana inilah perkataan yang terpenting dalam keadaan kita berdepan dengan suasana kegawatan ekonomi global 2023 ini. Apabila Yang Amat Berhormat Trembun memerlukan ucapannya dengan mengambil pengajaran dari strategi pengurusan perbendaraan dan perencanaan ekonomi Nabi Yusuf AS yang menggariskan sifat Al-Hafiz iaitu amanah dan juga Al-Amin iaitu cerdik sebagai asasnya, maka keadilan yakni bukan sama rata tetapi meletakkan sesuatu di tempatnya perlu dilaksanakan oleh kerajaan madani dalam mengorkestra belanjawan ini bagi dinikmati oleh semua lapisan masyarakat dan semua taruh, termasuklah negeri-negeri yang diperintah oleh Perikatan Nasional. Sebagai satu contoh, saya ambil tentang kenaikan harga lantai getah. Cukup popular isu ini. Naik 20 sen daripada RM2.50 kepada RM2.70. Alhamdulillah, terima kasih. Namun saya memohon kepada kerajaan untuk memikirkan barangkali boleh ditambah kuantum tersebut. Sebab kalau kita kira, saya tanya kawan-kawan saya di Jerantut, penoreh getah di Jerantut, ya, ramai penoreh kita di sana, yang di mana kalau naik 20 sen ini, dalam 1 ekar, Tuan Yang Di-Pertua, kita dapat menoreh dalam lebih kurang 150 ke 200 kilo. Jadi kalau naik 20 sen sekilo, kita hanya dapat lebih kurang RM40 sahaja. Dan kebanyakan penoreh ini menoreh pada lingkungan 5 ke 6 ekar dan terpaksa berkongsi pula dengan tuan tanah. Jadi kalau dapat RM40 sahaja sebulan tambahan, barangkali kita boleh beli 8 kali menu rahmah dengan harga RM5. Jadi perkara ini barangkali saya harapkan agar kerajaan dapat consider, walaupun di dalam teks belanjawan ditetapkan RM2.70, tetapi atas semangat bersasar ini, bolehlah kita naikkan kepada RM3 sekurang-kurangnya untuk kita bantu kepada mereka yang sepatutnya dan tidak rugi. Tuan Yang Di-Pertua, kalau kita bantu mereka yang susah ini, insya-Allah Allah Ta'ala akan meringankan beban kita dan yakinlah Allah Ta'ala akan bantu belanjawan ini berjaya walaupun dia bermula pada bulan 4. Ada lagi 8 bulan saja lagi untuk penamat kepada this financial year. Begitu juga dengan pengeluaran bersasar KWSP. Di peringkat Perikatan Nasional, kami meletakkan perkataan bersasar. Dalam arti kata lain, kerajaan berhak untuk meletakkan prasyarat-prasyarat yang ketat. Kerana kita tahu, kerajaan pastinya ada beberapa pertimbangan asas, khususnya di dalam untuk mengawal selia perniagaan yang dilakukan oleh KWSP juga. Tetapi oleh kerana ini golongan yang memerlukan, ada di antara mereka yang tidak ada duit untuk membayar loan dan sebagainya, dan perkara ini saya serahkan kepada kebijaksanaan pihak kerajaan untuk menentukan syarat-syaratnya. Yang penting beri kepada mereka yang layak sahaja. Dan juga kalau kita melihat kepada pandangan yang terkehadapan dalam keadaan negara yang akan berdepan dengan situasi aging nation pada tahun 2030 kepada tahun 2035, saya memohon supaya pihak kementerian yang terbabit supaya boleh membentangkan di Parlimen yang mulia ini
blueprint social safety net policy yang lebih komprehensif agar keterjaminan kehidupan yang lebih sustainable untuk golongan rakyat yang terbabit. Tuan Yang Bertuah, memangkin urbanisasi melalui transformasi sektor pengangkutan. Projek infrastruktur pengangkutan yang berjaya pastinya memberi kesan yang positif terhadap urbanisasi. Maknanya kesan langsung kepada urbanisasi adalah infrastruktur pengangkutan. Oleh yang demikian, belanjawan kita ini dalam bahagian perbelanjaan pembangunan dari sudut pengangkutan tidak seharusnya difokuskan kepada bandar-bandar metropolitan sahaja. Baik Kuala Lumpur, baik Johor Bahru, baik Pulau Pinang. Tetapi ia juga perlu dilihat kepada ketersambungan di antara daerah-daerah yang strategik di semua negeri di Malaysia. Sekiranya ini semua dapat disusun melalui keutamaan yang terancang. Bukannya nak buat semua in one time. Kita tahu kita ada kekurangan. Tetapi kita susun secara keutamaan yang terancang. Maka akan terhasillah peluang pekerjaan yang tidak hanya berpusat di bandar-bandar metropolitan saja. Dan ini di antara solution untuk mengurangkan masalah kesesakan di bandar metropolitan. Selain daripada kita memastikan, contohnya, projek ECRL kita dapat disiapkan pada waktunya dengan jumlah punch list yang sedikit ataupun barangkali zero version order. Saya juga mencadangkan agar pihak kerajaan boleh menyemak kembali keperluan melaksanakan projek HSR yang menggabungkan hubung di antara Malaysia dan Singapura. Dan juga saya mencadangkan kepada pihak kementerian ataupun pihak kerajaan untuk menerima cadangan daripada YB Bera sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri untuk diextendkan membawa kepada Thailand. Kerana perkara ini perlu kita usahakan dan dimasukkan dalam blueprint transformasi sektor pengangkutan. Tuan-puan sekalian, Tuan Yang Dipertua, inilah asas kepada strategic partnership ASEAN. Kalau ketersambungan ini boleh dijadikan sebagai realiti, bayangkan betapa negeri-negeri yang terbabit pada jajaran tersebut dapat mendapat ekonomi hiliran yang sekurang-kurangnya mereka boleh generate ekonomi sendiri dan tidak perlu bergantung lagi kepada kurang bergantung kepada kerajaan pusat. Begitu juga saya ambil contoh di Bumi Jerantut. Bumi Jerantut ni Tuan Yang Bertua, bumi yang indah, penuh dengan flora dan fauna. Dan kami diberikan kelebihan Allah Ta'ala dengan taman negara. Saya akan membawa satu usul pembukaan satu lagi pintu ke taman negara. Kalau sekarang ni ada satu pintu iaitu di Kuala Tahan, kita akan buat satu cadangan usul di dalam peringkat pembahasan di peringkat jawatankuasa nanti untuk kita buka satu pintu yang dinamakan sebagai pintu Ulu Tembeling. Kerana di sinilah kita boleh memperbanyakkan lagi pelancong-pelancong daripada dalam dan luar negara untuk datang ke taman negara dan melihat kecantikan alam yang Allah Ta'ala kurniakan kepada Bumi Jerantut. Tuan Yang Dipertua, kelestarian hutan dalam menuju negara bebas karbon 2050. Saya mengambil satu kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Tambun berkenaan dengan pembalakan. Ini dia yang saya ambil. Yang sewaktu beliau menjadi Ketua Pembangkang pada 20 Januari 2022. Yang beliau menyatakan bahawasanya banjir Pahang buruk akibat pembalakan. Dan sekarang beliau telah menjadi Perdana Menteri. Tuan-puan sekalian, saya mengambil apa kenyataan-kenyataan beliau. Beliau mengatakan bahawasanya moratorium perlu dilaksanakan bagi menghentikan semua aktiviti pembalakan termasuk yang telah dilulus dan tidak memberi kelulusan baru untuk pembalakan tanpa mengira kedudukan, darjat atau pengaruh politik. Dan yang menariknya, beliau pada waktu itu menegaskan supaya didedahkan semua lesen pembalakan yang dilulus dan jangka masa 5 tahun. Jadi saya harapkan kementerian yang terbabit barangkali boleh mengambil kenyataan daripada Perdana Menteri kita sekarang untuk dibentangkan nanti dalam penggulungan 40 minit nanti apakah nama-nama pengusaha-pengusaha yang telah mendapat lesen dalam 5 tahun. Dan kita berharap supaya Yang Amat Berhormat Tambun, saya merayu supaya dapat dimasukkan item ini di dalam belanjawan ini. Walaupun ada kuantum yang dinaikkan daripada 70 ke 150 juta, Tuan Yang Dipertua, tapi moratorium ini adalah hasrat, angan-angan ataupun saya rasakan bukan angan, saya tarik balik kenyataan angan-angan, adalah political will Yang Amat Berhormat Tambun sewaktu beliau menjadi Ketua Pembangkang. Ini dia. Jadi kita berharap supaya dapat Jerantut, diaplikasikan. sikit Jerantut.
Jerantut sikit. Saya tak tahu Jerantut. Cuma saya nak tahu lesen pembalakan ni dia di bawah kuasa kerajaan negeri. Betul tak maksudnya apa yang saya sebut dengan tu? Terima kasih Jerantut. Terima kasih. Benar. Ini yang saya maksudkan, apa yang dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Tambun sewaktu itu. Kerajaan pusat akan menguruskan polisi. Moratorium ini adalah polisi di peringkat kerajaan pusat untuk membantu kerajaan negeri. Benar kelulusan pada kerajaan negeri. Tapi kalau kita ada something, moratorium for instance, kita berikan kepada kerajaan negeri dan kita minta supaya dikurangkan pembalakan. Perkara ini insya-Allah boleh dilaksanakan. Dan saya cadangkan, oleh kerana PH menguasai beberapa buah negeri, barangkali boleh mulakan pada negeri PH dulu. Kalau tidak mahu kepada negeri PN yang banyak menjaga hutan. Sila gulung tu. Baik. Yang terakhir, terima kasih kepada Tuan yang bagi saya landing. Saya ingin membaca satu ayat Al-Quran yang sebelum ini ada rakan saya, Ahli Parlimen Bukit Bendera, Puan, saya hormati Puan, yang membaca ayat ini. Cuma ayat ini tidak dibaca dengan habis. Saya nak baca habis. Saya baca sekali dengan ayatnya ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Ayat daripada surah Hujurat 13. Sikit je. Maksudnya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu daripada lelaki dan perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu saling lita'arafu, saling kenal mengenal. Ini yang diberhenti kat situ. Yang berhormat, saya sambung sikit je. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah mengetahui lagi maha teliti. Saya ambil daripada tafsir Ibn Katsir, Tuan Yang Dipertua, supaya saya tidak terlari daripada maksud tafsirnya. Daripada tafsir Ibn Katsir memberitahu, Ibn Katsir, unsur kejadian manusia adalah daripada Adam dan Hawa. Yang membezakannya ialah tingkatan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kenal mengenali ini akan mewujudkan kesefahaman, perpaduan, name it, madani, ya, yang menatijahkan takwa. Maknanya end resultnya adalah takwa. Dan definisi takwanya ialah, Tuan Yang Dipertua, melaksanakan amar makruf nahi mungkar dan termasuk dalam penolakan rasuah yang membawa perasuah ini ke arah keadilan, yang saya menyokong sepenuhnya Yang Amat Berhormat Tambun dalam semangat ini. Dan akhirnya saya juga memuji Yang Amat Berhormat Tambun yang tegas berpendirian menolak LGBT sebagaimana beliau merupakan Perdana Menteri Malaysia. LGBT dan komunis, ini dia kenyataannya. Sebagai akhirnya, sedikit pantun. Yang tamu 2 kali akhir dah tu. Pantun boleh? Okay, pantun. Ya. Baik. Pantun akhir sekali Pantun. Ada 2 rangkap, tapi oleh kerana saya menghormati Yang Dipertua, saya letak satu saja. Daging dicincang menjadi halus untuk dimasak bersama rebung buluh. Kalau pemimpin bersifat telus, wabak rasuah hancur luluh. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Baik, terima kasih Jerantut. Pasir Gudang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Tuan Yang Dipertua, Pasir Gudang mengucapkan terima kasih kerana diberi peluang untuk sama-sama membahaskan belanjawan 2023. Saya bermula dalam ucapan ini untuk menyampaikan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun kerana berjaya membentangkan belanjawan negara. Bukan satu perkara yang mudah. Bagi saya, apabila Perdana Menteri dan merangkap Menteri Keuangan berjaya membentangkan belanjawan pada hari Jumaat 24 Februari yang lalu, itu saja sudah satu kejayaan. Artinya dalam tempoh yang pendek, biasanya belanjawan itu memerlukan beberapa bulan, 6 bulan dan sebagainya. Tetapi Yang Amat Berhormat Tambun berjaya membentangkan itu. Tentu sekali belanjawan ini macam resepi masakan juga.
ada kelemahan di sana sini, tetapi apa yang saya lihat, kalau kita melihat secara positifnya, banyak perkara yang dapat saya senaraikan yang baik. Sekurang-kurangnya bagi tahun 2023 ini, kita ada belanjawan negara yang jumlahnya besar, lebih besar daripada sebelum ini. Dan saya berasa perlu menghargai kesanggupan Yang Berhormat Tambun sebagai Menteri Kewangan dan Perdana Menteri sanggup memikul tanggungjawab menguruskan negara kita ini dari segi kewangan dengan jumlah hutang yang dibawa daripada kerajaan-kerajaan sebelum ini lebih 1 trilion. Maknanya beliau sanggup memimpin kerajaan. Dan bagi saya, ini satu permulaan yang baik. Satu permulaan yang baik. Memang belanjawan ini kita boleh kritik di sana sini, tapi ini satu permulaan yang baik dan saya percaya, saya berharap kepada ahli-ahli parlimen daripada blok pembangkang supaya sama-sama kita menyokong belanjawan ini sebagaimana dalam tahun-tahun yang lepas sebagai ketua pembangkang Yang Amat Berhormat Tambun ketika itu Port Dickson telah memberi sokongan kepada kerajaan pada Menteri Keuangan waktu itu untuk meluluskan belanjawan yang dibentangkan. Dan pada hari ini dalam keadaan negara kita banjir di beberapa negeri termasuk di Johor, jangan sesekalilah kita memperlekehkan soal belanjawan ini. Maknanya negara perlukan wang untuk operasi dan juga pembangunan. Dan dalam keadaan banjir yang melanda negara kita sekarang ini, artinya kerajaan perlukan peruntukan. Jadi saya walaupun secara ikhlas menyatakan dalam masa beberapa bulan ini sejak terbentuknya kerajaan ini, banyak yang saya ucapkan, banyak yang saya tulis yang agak kritikal, yang menegur kepada Perdana Menteri ini, dan itu adalah satu rekod dan saya mempertahankan apa yang saya nyatakan itu. Tetapi saya percaya kepada takdir bahawa negara kita sekarang ini berada dalam keadaan di mana pemimpin yang ada sekarang ini, sama ada kita suka atau tidak suka, inilah pemimpin yang memimpin negara kita ini untuk membolehkan negara kita ini dalam semua aspek politik dan juga ekonomi serta kewangan ini untuk kita melangkah ke hadapan. Tuan Yang Dipertua, saya melihat beberapa perkara positif. Pertama ialah hasrat kepada Perdana Menteri untuk menghapuskan kemiskinan tegar. Ini bukan perkara retorik, bukan. Maknanya, maaf kerana berkongsi dari segi peribadi, usaha Yang Amat Berhormat Tambun dalam perjuangan untuk menghapuskan kemiskinan, menegakkan keadilan, bukan baru sehari dua ini. Bukan baru kita kenal Madani ini, tidak. Sebelum ada lagi istilah Madani ini, saya telah kenal beliau sejak tahun 1971. Maknanya sebahagian daripada umur beliau habis di tahanan, di penjara kerana memperjuangkan rakyat miskin, rakyat Melayu, rakyat di Kedah, di Baling. Jadi artinya Pasir Gudang, kita, sikit Pasir Gudang, Hulu Langat.
Boleh tak kita katakan bahawa ini adalah Panjang pun tak merupakan apa, ya. ini adalah merupakan satu keazaman dan juga semangat politik Yang Berhormat Tambun untuk menyelesaikan soal berkaitan dengan masalah kemiskinan dalam negara kita. Minta pandangan daripada Pasir Gudang. Terima kasih. Saya setuju ulangan. Saya setuju ulangan. Iaitu boleh kita tegur. Yang Amat Berhormat Tambun ni boleh. Kita boleh kritik, boleh, kan? Tetapi jangan cederakan beliau, kan? Maknanya kalau main boxing bolehlah gunakan kid gloves, tu kan? Beri kesedaran dia. Iaitu kita perlukan pemimpin seperti ini. Perlu pimpinan ini. Dan saya berharap kalau tahun ini, belanjawan ini yang mungkin bukannya perfect, dapat kita lancarkan. Tahun depan lebih baik lagi. Tahun akan datang lebih baik lagi kalau boleh kerajaan yang kita panggil kerajaan perpaduan ini sampai tempoh dia 5 tahun berjalan dengan baik, insya-Allah. Lepas pilihan raya itu kita kempen lah masa pilihan raya nanti. Jadi artinya kita dapat buat sesuatu yang konkret buat itu. Dan waktu kita bercakap ini, beliau berada melawat dari satu negara ke satu negara untuk memimpin negara kita. Ini tentang hapuskan rasuah. Ini hapuskan rasuah ini satu perjuangan. Satu perjuangan. Tak kurang juga saya ada tegur di sana sini. Tetapi maknanya saya nampak hasrat Yang Amat Berhormat Tambun untuk menghapuskan ketirisan, untuk membasmi rasuah ini adalah sebahagian daripada perjuangan beliau yang disokong oleh ramai pendukung-pendukung untuk membawa perubahan kepada negara kita. Dan saya sangat gembira. Saya sangat gembira apabila kerajaan Yang Amat Berhormat Tambun memperkenalkan dasar cukai yang saya anggap yang progresif. Maknanya bermula dengan dasar percukaian yang progresif ini, beransur-ansur akan membina satu sistem cukai di negara kita ini untuk masa depan, untuk menghasilkan revenue hasil bagi negara kita. Tuan Yang Dipertua, jadi saya percaya bahawa kita perlukan suatu keadaan di mana kestabilan ekonomi, kestabilan politik di negara kita ini dapat kita tegakkan supaya akan wujud satu keadaan yang kondusif untuk pembangunan, pemulihan ekonomi, pemulihan kehidupan rakyat. Dalam masa yang sama, saya memohon juga kepada Yang Berhormat Tambun selaku Menteri Kewangan dan Perdana Menteri memikirkan begini. Ada 2-3 perkara. Negara kita ialah sebuah negara federalism. Bukan hanya ada Perjanjian Malaysia 63, tetapi ada perjanjian yang lebih awal daripada itu, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Artinya adalah lebih cantik kalau Yang Amat Berhormat Tambun dapat dengar juga rintihan-rintihan daripada blok pembangkang, daripada negeri-negeri pantai timur dan utara yang mahukan supaya hak-hak di bawah federalism. Saya bercakap ini dari segi perundangan, iaitu dijamin oleh Perlembagaan Persekutuan kita, iaitu hak-hak peruntukan-peruntukan bagi negeri-negeri selain daripada Sabah dan Sarawak yang mesti kita laksanakan, tetapi juga negeri-negeri yang memberi hasil oil dan gas dan sebagainya mesti kita tunaikan. Artinya mesti transparan. Dan yang kedua, saya perlu sebut juga di sini dan saya berharap Yang Amat Perdana Menteri melihatkan, misalnya di Johor sekarang banjir.
Di Johor ada 26 ahli parlimen. 24 ahli parlimen daripada PH dan BN. Perikatan Nasional ada 2. Satu di Pagoh dan satu di Mersing. Sekarang bayangkanlah banjir di Mersing. Yang berhormat ahli parlimen Mersing tidak diberi peruntukan. Ahli parlimen yang lain dapat peruntukan. Jadi bagaimana dia nak tolong sedikit sebanyak pada rakyat dia? Terima kasih, Yang Berhormat. Terima kasih. Betul. Bukan semua ahli parlimen kita ni kaya-kaya, betul tak? Jadi bermaknanya saya tak boleh kalau untuk kita okey, tapi untuk lawan apa ni pandai-pandai lah, tak boleh macam gitu. Ini mesti adil. Ya, Berhormat sikit pencerahan. Kita hari ini berada di sini untuk membahaskan satu bajet bagi diperuntukkan untuk dibelanjakan pada tahun ini. Yang dijemput termasuk ahli-ahli parlimen daripada pembangkang. Jadi kalau kita ahli-ahli parlimen daripada pembangkang bahas sehingga berjaya meluluskan bajet ini, kemudian kita dinafikan, ini adalah satu ketidakadilan yang sangat nyata. Jadi saya sangat respect dengan Pasir Gudang, Ya. mohon pandangan terhadap saya ini mungkin apa tu akan datang, tak tahulah, umur bukan panjang sangat kan, kurang-kurang saya nak rekodkan di dalam dewan ini, iaitu kita buatlah sesuatu yang betul. Suatu yang betul, iaitu perlu ada pindaan undang-undang automatik kan, tak kira pembangkang ataupun kerajaan, hak kepada ahli parlimen diberi sama rata, apa masalahnya ni kan, jadi kalau ini yang Amat Berhormat Tambun dapat lakukan, memanglah cantik, kita akan sokong. Saya percaya ramai orang boleh sokong dalam. Sekarang boleh jelas sikit. Ya. Apakah ini Yang Berhormat Datuk Ketua? Apakah ini bermakna Yang Berhormat Pasir Gudang bersetuju dengan apa ataupun tindakan yang diambil oleh Perdana Menteri yang ke-9, di mana telah memberikan peruntukan kepada semua ahli parlimen. Dan saya beri sokongan kepada separangan Yang Berhormat supaya Tambun membuat pertimbangan yang terbaik demi rakyat dan negara. Terima kasih. Ya, artinya sudah sampai pada masanya, iaitu maknanya kalau kita nak panggil itu reform ke perubahan ke apa, mana kita lakukanlah, iaitu bersikap ada, jangan kita inyayakan, jangan jadikan mangsa rakyat kita. Di Dabung sana, di Kebubu sana, ada besan saya, ada menantu saya di sana. Dia tak sokong orang, dia tak sokong parti yang saya wakili. Dia sokong PAS atau Perikatan Nasional. Janganlah hukum mereka. Di Terengganu ramai waris saya juga. Jadi bermakna begitulah, artinya kita bagi peluang yang ada pada saya. Percaya Yang Amat Berhormat Tambun dengar apa dia perbahasan kita. Sekian dulu Tuan Yang di-Pertua, saya menyokong rang undang-undang belanjawan ini. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Pasir Gudang. Berikutnya dipersilakan Yang Berhormat Kuala Langat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Yang di-Pertua yang memberikan saya peluang untuk berbahas dalam ucapan Belanjawan 2023 yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga sifatnya sebagai Menteri Kewangan. Saya melihat daripada perbahasan-perbahasan masih lagi banyak diutarakan, dibahaskan oleh ahli-ahli parlimen, sama ada di sebelah kerajaan ataupun sebelah pembangkang, yang menyentuh berkaitan dengan isu-isu berkaitan perkhidmatan kesihatan, terutamanya yang melibatkan soal infrastruktur, fasiliti dan juga sistem penjanaan kesihatan tenaga kerja, yang saya kira rata-ratanya inilah realiti yang berlaku. Dan saya kira seperti mana kita sedia maklum bahawa menjaga kesihatan ini adalah merupakan salah satu daripada maqasid syariah yang perlu untuk kita jaga nyawa dan juga keturunan, dan dia bertujuan untuk bertanggungjawab kepada manusia atas amanah Allah SWT ke atas diri mereka. Tuan dan juga anggota serta kesihatan yang diberikan oleh Allah
adalah wajib dijaga, dipelihara dan dilarang daripada disakiti ke atasnya. Saya mengambil peluang di sini untuk mengucapkan tahniahlah kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan, Tuannya Kementerian Kesihatan yang diperuntukkan dengan peruntukan yang kedua tertinggi daripada jumlah keseluruhan belanjawan yang telah dibentangkan sejumlah 36.3 bilion, yang mana belanjawan mengurus sebanyak 31.5 bilion dan belanjawan penguangan RM 4.8 bilion. Dan saya kira ini bukan satu jumlah yang besar, kerana saya juga melihat daripada jumlah belanjawan yang telah diutarakan, tidak banyak perkara yang sesuatu yang baru. Kebanyakan adalah peruntukan-peruntukan seperti sebelum-sebelum ini, kerana keperluannya yang begitu besar. Cuma mungkin ada sedikit penambahan, termasuklah program perubatan madani yang diperuntukkan 120 juta sebenarnya program yang dilaksanakan di negeri Selangor untuk bermanfaat kepada rakyat, dan ini adalah satu perkara yang baik. Tetapi saya ingat asasnya yang kita perlu melihat kepada alawiyat ataupun keutamaan daripada sudut perkhidmatan kesihatan ini, apa yang perlu dilakukan. Sudah tentu tidak boleh melakukan semua, sama ada menaikkan infrastruktur, naik taraf, membina hospital baru, soal fasiliti, soal menambahkan lagi sejumlah yang begitu besar tenaga kerja daripada kontrak kepada tetap, begitu juga dengan paramedik dan sebagainya, yang hari ini juga ada permintaan daripada kumpulan sokongan paramedik yang tidak ditaja oleh kerajaan. Mereka juga ingin mengetahui apa nasib mereka. Dan begitu juga dengan soal ubat-ubatan yang satu ketika dulu tahun lepas kita pernah terputus bekalan ubatan dan perlu jaminan daripada kerajaan. Sebab itu saya melihat bahawa ada prioriti-prioriti yang harus kita lihat, dan juga mungkin di peringkat menteri membentangkan kepada kita ataupun memaklumkan hala tuju secara strategi bagaimana reformasi perkhidmatan kesihatan di negara kita ini dapat kita pertingkatkan. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengutarakan beberapa perkara ataupun permasalahan di kawasan saya, termasuklah berkaitan dengan perkhidmatan kesihatan. Saya mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri sebelum ini yang mana telah meluluskan pembangunan sebuah pusat kesihatan di kawasan saya, Pusat Kesihatan Sejangkang KK3, yang telah selesai permohonan merancang dan reka bentuk oleh JKR Selangor, dan saya dimaklumkan pelawaan tender jangka pada Mei 2023. Dan saya harapkan pembinaan ini tidak akan berlaku kelewatan. Kerana kekhawatiran saya, dulu pusat kesihatan di Sejangkang ni adalah daripada satu bangunan kayu bentuk seperti dispensary. Kemudian hampir 20 tahun dia sudah berpindah ke balai raya yang usianya hampir setengah dekad. Dan keadaan yang saya kira cukup bukan tidak selesa, malah tidak selamat. Kalau ini tidak dilakukan dengan segera, kekhawatiran saya berlaku seperti mana kebakaran di klinik desa juga bersebelahan dengan tempat ini, yang akhirnya dia sangat memberikan impak yang tidak baik. Sebab itu saya merasakan ini antara perkara yang harus dilihat daripada sudut keselamatannya, infrastruktur ataupun prasarana pusat-pusat kesihatan dan hospital kita. Saya kira ini bukan berlaku di Kuala Langat, tetapi di kebanyakan daripada kawasan-kawasan kita juga. Dan sebab itu saya merasakan bahawa apakah jalan penyelesaian secara bersasar ataupun hala tuju di peringkat kementerian supaya akhirnya perkara-perkara yang seperti mana dalam perjumpaan Timbalan Menteri dengan doktor pakar MMA, doktor-doktor kontrak tempoh hari, dan juga bagaimana saran-saran daripada MMA dan juga daripada Ketua Pengarah Kesihatan sendiri dalam keadaan situasi perkhidmatan kesihatan negara kita ini boleh disusun atur dan akhirnya memberikan kebaikan kepada kita semua. Jadi Tuan Yang Pertua, saya juga mengharapkan dalam bajet yang disediakan ini akan memberikan juga naik taraf kepada Hospital Banti yang saya sebutkan sebelum ini, kerana Hospital Banti ini adalah salah satu hospital yang ada MOU dengan UMMC, Pusat Perubatan Dunia Selaya, yang melahirkan ramai pelajar-pelajar sebagai tempat attachment kepada mereka, berlatih untuk menjadi seorang doktor secara praktik di samping pelajaran-pelajaran yang akademik. Dan saya kira sudah tentulah bukan sahaja di hospital seperti ini, tapi saya mengharapkan di semua hospital-hospital yang meletakkan
doktor pelatih ataupun mahasiswa sebagai pusat attachment untuk mereka membuat latihan-latihan harus disediakan dengan prasarana yang baik dan juga kemudahan-kemudahan yang baik. Kalau tidak, bayangkan apakah bentuk doktor-doktor yang akan kita keluarkan dengan mungkin kemampuan mereka untuk berkhidmat selepas mereka lulus daripada sebagai seorang mahasiswa. Selain daripada itu juga saya ingin menyentuh berkaitan dengan beberapa perkara lain yang berlaku di kawasan saya. Pertamanya adalah berkaitan dengan soal kesesakan lalu lintas. Di Kuala Langat ini adalah kawasan yang pesat membangun yang kita sebutkan Klang Valley itu, Lembah Kelang yang kedua, yang mana hari ini pun kita telah melihat jajaran West Coast Expressway daripada Taiping hinggalah ke Bandar Mahkota Kuala Langat yang dijangkakan akan siap pada 2025 akan mula beroperasi, dan saya melihat pada hari ini pun sudah berlaku kesesakan disebabkan oleh pembangunan yang pesat, apatah lagi nanti kalau di dalam rancangan Selangor 1 melibatkan pembangunan Idris ataupun Integrated Development Region in South Selangor dan juga pembangunan Pulau Keri yang disebutkan oleh Menteri Keuangan dalam pembentangan tempoh hari. Saya kira ini akan menambahkan kesesakan. Hari ini sudah ada beberapa spot di daerah Kuala Langat, masuklah di Banting, di Teluk Paling Megarang, di Bandar Sarjana Putra yang sangat mengecewakan kepada rakyat. Terutamanya kalau saya nak sebutkan pada hari ini di Bulatan Sarjana Putra yang menyebabkan penduduk kawasan di situ. Kadang-kadang mereka nak keluar pagi, hantar anak sekolah pergi kerja, mereka bangun seawal 4:30 pagi, 5 pagi. Mereka telah keluar kerana kesesakan yang begitu teruk yang sehingga pada hari ini pun masih belum dapat diselesaikan. Ada perancangan untuk membangunkan jejambat di Bandar Sarjana Putra yang hari ini sudah 3 kali ditangguhkan tempoh siapnya, yang pelbagailah alasan-alasan yang menyebabkan kelewatan itu. Dan saya melihat antara alasan yang dibangkitkan disebabkan oleh kelewatan ini adalah soal permit kerja daripada LLM di sebelah Elite Highway. Saya tak tahulah sama ada mungkin ketidakseriosan di peringkat kerajaan negeri ataupun ada birokrasi yang menyebabkan ini dijadikan sebagai alasan yang sentiasa sehingga berlaku kelewatan seperti ini. Saya harapkan ini dapat dilihat, apatah lagi nanti kalau WCE ini akan siap beroperasi, ia akan menyebabkan kesesakan yang lebih besar lagi. Saya melihat dengan keadaan di FT 5 di kawasan Taman Seri ataupun Jalan Kebanting ini, ruangan yang terlalu kecil, saya ingat kerajaan mungkin boleh melihat kesesakan yang begitu ketara apabila waktu puncak, mungkin jalan bertingkat juga boleh difikirkan sebagai jalan penerbitan di masa akan datang. Keduanya berkaitan dengan soal sekolah daif. Saya kira peruntukan yang besar kepada Kementerian Pendidikan yang terbesar dalam bajet ini juga melihat keprihatinan bagaimana sekolah-sekolah daif ini juga akan ada peruntukan yang agak besar. Cuma saya juga ingin supaya kerajaan juga dapat melihat bagaimana sekolah-sekolah yang padat dengan pelajar-pelajar, terutamanya di kawasan saya, termasuklah saya ingat ada beberapa sekolah di Kuala Langat ini, termasuklah Sekolah Kebangsaan Kebun Baru, Sekolah Jinjarum yang begitu padat. Sebagai contoh, Sekolah Kebangsaan Kebun Baru pada sesi 2023-2024, sekolah bakal menerima murid seramai 2,858 orang. Kelas pra dan perdana memerlukan sebanyak 72 kelas, sedangkan bilik darjah fizikal yang ada hanya 32 bilik darjah sahaja. Permohonan untuk kemasukan tahun 1 pada 2023 adalah seramai 580 orang, sedangkan yang diluluskan masuk hanya sekadar 490 orang. Saya boleh katakan disebabkan oleh pembangunan perumahan yang berlaku begitu rancak, dan saya melihat penambahan pelajar-pelajarnya lebih kurang dalam 200 hingga 300 orang setiap tahun, dan ini sangat memberikan kesan. Saya harapkan kerajaan sudah melihat bagaimana dalam keadaan yang sebegini boleh ada satu pembangunan sekolah lagi di kawasan ini. Saya agak kecewa apabila sebelum ini di kerajaan negeri Selangor
ketika itu dibincangkan dalam masyarakat di peringkat kerajaan negeri, ada pemberikan balik tanah untuk sekolah di kawasan Rebayu yang berdekatan seluas 15 ekar. Kemudian baru semasa di bawah Kerajaan Pakatan Harapan diluluskan 5 ekar untuk pembangunan SJKC Bukit Fraser. Bukan soal saya tidak menyokong pembangunan itu, tetapi ada prioritinya kepada sekolah kebangsaan ataupun murid. Lambakan anak-anak murid di sekolah ini yang saya katakan sekolah padat, kenapa diberikan kepada sekolah jenis kebangsaan Cina Bukit Fraser yang dialihkan ke Bandar Mbayu ini, padahal ada kepentingan lain yang saya dimaklumkan kerana tidak ada keperluan pada masa itu untuk dibangunkan sebab tidak ada kewangan, maka dibangunkan sekolah tersebut. Saya juga ingin menyentuh soal keperluan kepada sekolah-sekolah dalam bentuk keperluan keuangan dalam perkara yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti co-curriculum. Hari ini kalau kita lihat sekolah-sekolah rendah boleh membuat tuntutan RM4 setiap seorang setahun untuk keperluan bantuan sekolah, sukan sekolah, dan RM6 untuk sekolah menengah. Sekolah rendah RM4, sekolah menengah RM6. Saya kira ini jumlah yang terlalu kecil. Dan sebahagian daripada sekolah-sekolah ini pun mereka akan memohon sumbangan kepada wakil-wakil rakyat. Sama ada dalam apa-apa juga program. Tetapi malangnya, apabila kita tidak tentu lagi sama akan dapat peruntukan ataupun tidak, saya ini menjadi kekangan. Begitu juga dengan keperluan perabot. Saya boleh katakan di kawasan saya ini, setiap tahun saya boleh katakan lebih kurang anggaran dalam 30 hingga 40 ribu kita belikan kerusi meja kekurangan yang tidak dapat ditampung oleh kementerian kerana ada keperluan yang ada. Takkan kita sanggup untuk melihat anak-anak kita belajar di atas lantai. Dan inilah antara perkara-perkara yang saya kira pentingnya, perlunya peruntukan kewangan untuk ahli parlimen. Jadi saya ingat untuk akhirnya saya nak sentuh juga berkaitan Tuan Speaker, Tuan Yang Ketua, sedikit sebagai penutup saya nak sentuh juga berkaitan dengan pembangunan Pulau Keri yang disebutkan oleh Menteri Kewangan akan dibangunkan oleh swasta. Saya nak tahu bila pembangunan ini akan berlaku, dalam bentuk bagaimana pemberian kepada pihak swasta ini berlaku, dan saya mengharapkan pembangunan ini juga difikirkan oleh kerajaan negeri tidak akan mengesampingkan kepada masyarakat yang berada di Pulau Keri, terutamanya masyarakat orang asli. Saya mengharapkan pihak kerajaan negeri mahu melihat bagaimana soal pendidikan masyarakat orang asli ini kita ambil cakna. Kita tidak nafikan bahawa orang asli juga ramai yang berjaya, tetapi di kawasan saya ini di Pulau Keri masih lagi ramai mereka yang tertinggal daripada sudut pendidikannya, yang akhirnya juga mereka juga tertinggal daripada sudut kerjaya. Dan saya mengharapkan melalui program-program sama ada TVET dan sebagainya, kita boleh melibatkan orang-orang asli ini supaya mereka dapat berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan semua masyarakat ataupun kaum-kaum yang lain. Jadi sangat sekadar itulah yang berkesempatan untuk saya sebutkan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Timbalan Speaker dan saya menyokong bajet yang telah dibentangkan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Langat. Berikutannya dipersilakan Yang Berhormat Bukit Bendera. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Terlebih dahulu izinkan saya mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan untuk saya berbahas dan juga tahniah kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas pembentangan bajet 2023. Bajet ini secara amnya adalah menyeluruh dan inklusif kerana ia mengambil kira pelbagai latar belakang rakyat Malaysia dan juga memenuhi kesemua 6 nilai rukun rangka kerja Malaysia Madani, iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan insan. Tuan Yang di-Pertua, komponen pertama belanjawan yang ingin saya ketengahkan adalah peruntukan untuk veteran. Adalah tanggungjawab kerajaan untuk menjamin peralihan anggota veteran kepada kehidupan awam berjalan tanpa sebarang kesukaran. Jadi peralihan yang berkesan memastikan negara tidak kehilangan sumber manusia yang berharga. Jadi peruntukan untuk veteran yang diumumkan dalam belanjawan walaupun lengkap, ia boleh diperhalusi lagi. Beberapa cadangan
seperti mewujudkan jabatan ataupun agensi penyelaras untuk mengurus keperluan semua veteran sambil menyediakan akses kepada perumahan mampu milik dan juga penjagaan kesihatan terutamanya jika mereka kurang upaya. Sama juga menyediakan akses kepada pendidikan, latihan dan juga kursus TVET. Saya ingin menekankan sekali lagi bahawa di sini anggota veteran perlulah diserap masuk ke dalam agenda TVET kebangsaan seperti mana yang telah dicadangkan oleh Dirantut dan Ketereh. Saya ingin menyatakan bahawa kita perlu mewujudkan satu penyediaan insentif kepada syarikat-syarikat yang mengambil anggota veteran untuk bekerja. Selain daripada matlamat adalah untuk meningkatkan kemahiran anggota-anggota dalam bidang pengendalian drone, keselamatan cyber dan juga penyelenggaraan pesawat. Dan di sini program-program TVET perlulah direka untuk membantu veteran memperoleh kemahiran baru, kemahiran teknikal dan juga insaniah yang diminati dalam pasaran pekerjaan awam seperti pengurusan perniagaan, pertanian, hospitaliti dan sebagainya. Datuk Speaker, saya amat menyokong penekanan yang diberikan dalam melindungi keselamatan dan juga kebajikan kanak-kanak. Saya berharap dengan peruntukan bajet 2023 kepada PDRM khususnya untuk bahagian di 11 PDRM mampu untuk bertindak lebih agresif dalam menyiasat kes-kes seksual kanak-kanak. Saya juga mengalu-alukan pembentukan Jabatan Pembangunan Kanak-kanak di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat yang berada di bawah bidang kuasa Kementerian Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Masyarakat. Ini kerana Jabatan Pembangunan Kanak-kanak mampu menyediakan perkhidmatan, memberi sokongan moral secara menyeluruh kepada kanak-kanak. Dan di sini saya cadangkan supaya sistem sokongan kesihatan mental untuk semua yang menjadi mangsa serangan dipertingkatkan dan juga kempen-kempen kesedaran diperluaskan lagi ke tahap akar umbi. Saya juga ingin mengambil peluang untuk mencadangkan keperluan dalam mengurangkan bebanan rakyat terutamanya ibu bapa yang bekerja iaitu untuk kita teliti semula sesi persekolahan yang membebankan. Sekolah satu sesi perlu dikaji dan dilaksana semula kerana perkara ini mampu mengurangkan beban waktu ibu bapa, beban kesesakan lalu lintas dan juga beban psikologi pelajar dan juga guru. Selain itu, di waktu petang, waktu pelajar boleh diisikan dengan aktiviti sosial lain seperti sukan, kelas fardu ain dan sebagainya. Tuan Yang di-Pertua, apabila kita berbicara tentang pendidikan kanak-kanak, kita tidak boleh terlepas pandang orang kurang upaya yang membentuk sekitar 1.9% daripada jumlah penduduk di Malaysia. Daripada jumlah itu, 30.5% adalah kanak-kanak kurang upaya dan kanak-kanak ini juga mesti diberi akses kepada pendidikan. Di kawasan Parlimen Bukit Bendera terdapat 2 sekolah pendidikan khas, 1 sekolah menengah, 1 lagi sekolah rendah untuk orang kurang upaya. Dan kedua-dua adalah untuk kanak-kanak yang kurang upaya pendengaran dan juga pertuturan. Tetapi bagaimana pula dengan kanak-kanak yang mempunyai jenis kekurangan upaya yang lain? Bagaimanakah kita boleh menyediakan mereka dengan pendidikan yang berpatutan? Jadi menurut JKM Negeri Pulau Pinang sehingga Mac 2022 terdapat sekurang-kurangnya 36,523 OKU berdaftar di Pulau Pinang di mana 12.4% adalah pelajar OKU. Maka terdapat keperluan untuk mengembangkan sekolah pendidikan khas, mempromosi dan juga menggalakkan guru mengkhusus dalam pendidikan keperluan khas dan juga bekerjasama dengan persatuan dan juga organisasi swasta lain untuk OKU untuk menambah baik SPK dan juga mempromosi dan juga mendidik intervensi awal. Jadi rasa selain daripada penambahbaikan dari segi infrastruktur, penekanan juga perlu diberikan dari segi kepakaran, pengetahuan dan juga tenaga kerja dalam mengendalikan sekolah-sekolah di samping menggalakkan ibu bapa untuk mendaftarkan anak-anak mereka yang kurang upaya di sekolah-sekolah ini. Objektif utama adalah untuk memastikan bahawa setiap pelajar
mampu dan juga berjaya melanjutkan pendidikan mereka sama ada ke tahap universiti ataupun institusi vokasional, dan kita perlu beri jaminan supaya mereka dapat juga bekerja dan juga menyumbang kepada keluarga masyarakat bangsa tanpa sebarang diskriminasi. Tuan Yang di-Pertua, apabila COVID melanda negara kita, antara yang paling teruk terjejas adalah industri seni, budaya kreatif dan juga seni. Kita tahu ya, banyak menyumbang kepada ekonomi negara melalui pelancongan dan juga ekonomi gig. Seni dan kraf tradisional negara, muzik, tarian, kesusastraan dan juga masakan adalah bukti kekayaan dan dalam warisan budaya negara. Ia dapat juga menjadi satu sumber pendapatan kepada industri pelancongan. Dengan mempromosikan dan juga memelihara aset budaya ini, rakyat dapat memastikan identiti dan juga warisan budaya tidak hilang di telan zaman. Bab kata pepatah, tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Dalam bajet 2023 baru-baru ini, Perdana Menteri mengumumkan bahawa belanjawan sebanyak 250 juta untuk sektor pelancongan, manakala sektor seni dan budaya hanya diperuntukkan 102 juta bagi dana kandungan digital untuk mempergiatkan pasaran produk seni karya kreatif tempatan. 25 juta bagi program perpaduan melalui aktiviti kebudayaan dan juga kesenian di peringkat sekolah dan komuniti. Jadi bagi sektor yang sentiasa menyumbang kepada sektor pelancongan, terdapat juga satu keperluan besar untuk memperhalusi serta meningkatkan bajet untuk memperuntukkan bagi sektor seni dan budaya kreatif. Jadi di sini saya juga ingin cadangkan pegubalan dasar industri kreatif negara dan juga memperkemaskan sistem pelesenan, kaji pula cukai hiburan dan juga entertainment fee dengan izin. Dan juga rangka kerja undang-undang untuk mengurangkan tekanan yang seringkali dihadapi oleh artis-artis tempatan. Saya rasa Malaysia boleh dijadikan juga ya satu hub pusat penggambaran dan juga hub muzik melalui kewujudan sektor pelancongan muzik. Jadi apabila artis membuat persembahan di Malaysia, mereka menarik juga peminat-peminat untuk melancong di sini dan juga menyewa bilik-bilik hotel, homestay dan juga pada masa yang sama membeli makanan di warung-warung kita dan sekaligus menyemarakkan lagi ekonomi tempatan kita. Sama juga dengan artis tempatan seperti Koma, sebuah band dari Pulau Pinang, dan juga Yuna, artis tempatan yang cukup terkenal di arena antarabangsa. Di mana mereka pergi, di situlah peminat-peminat mereka akan ikut. Jadi hubungan simbiotik antara seni, pelancongan dan juga muzik adalah satu yang patut diperkasakan. Terlalu banyak artis ahli muzik tempatan yang sepatutnya diberi ruang dan juga peluang untuk kongsikan hasil-hasil karya mereka. Jadi di sini perlunya ada iktizam politik untuk kita rangkakan dasar yang benar-benar membantu rakyat orang tempatan kita. Jadi persoalannya, apakah kesan sekiranya peruntukan 25 juta ini dikongsikan seluruh negara? Bukankah industri kesenian, muzik, perfilman yang paling terkesan? Izinkan saya membaca kenyataan dari cendana yang telah diterbitkan baru-baru ini. Dengan izin. What was illustrated in mid-2021 included more than 90% of the arts and culture practitioners being negatively impacted, 77 having lost more of, if not all, of their income, and 75% of jobs being reduced in the market, and 8% of art venues having closed permanently. Seni dan budaya di Malaysia sememangnya boleh menjadikan satu daya tarikan hebat untuk pelancong di negara di seluruh dunia sebenarnya. Jadi dengan mamerkan warisan budaya negara, negara kita boleh menarik pengunjung yang berminat untuk mempelajari sejarah, adat resam dan juga tradisi Malaysia. Ini seterusnya dapat membantu meningkatkan juga ekonomi negara dan juga wujudkan peluang pekerjaan baru yang selaras dengan ekonomi digital, termasuklah
pengarifan warisan budaya Malaysia dalam format digital dan kemudian menghasilkan satu repositori budaya yang sepatutnya melibatkan semua kaum, budaya, genre dan juga sejarah, termasuklah budaya indie Malaysia sekarang. Akhirnya, saya rasa kita boleh merasionalkan aset budaya semasa untuk membangunkan aset budaya baharu, dan di sini kita boleh juga memperkasakan industri kreatif negara dan juga kita boleh mengeksportkan budaya Malaysia. Jadi cuba bayangkan artis tempatan zaman 80-an seperti Datuk Sheikh yang telah mencukil nama di arena antarabangsa khususnya di Perancis. Band tempatan seperti Zero, Masdo, Putar Bumi. Tak salah kalau mereka dijadikan duta Malaysia di arena muzik. Jadi semasa kita meneruskan perbahasan bajet 2023, saya harapkan cadangan-cadangan yang telah saya bangkitkan dapat diberi pertimbangan yang serius oleh kementerian-kementerian yang berkenaan. Jadi dengan itu, Bukit Bendera menyokong. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Bendera. Dipersilakan Yang Berhormat Maran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Terima kasih Yang Amat Dewan Ketua kerana izinkan saya untuk turut membahaskan ucapan bajet 2023 yang telah pun dibentangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang juga Menteri Keuangan. Tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana sempat membentangkan bajet 2023 ini, iaitu berjumlah 388.1 bilion, meliputi 289.1 bilion atau 74.5% untuk perbelanjaan mengurus dan 99.0 bilion atau 25.5% peruntukan pembangunan yang melibatkan 26 kementerian. Oleh kerana konsultan masa, saya akan menyentuh dalam beberapa perkara saja. Namun biarkan di kesempatan ini saya ambil kesempatan untuk mengucapkan takziah pada mangsa-mangsa banjir di seluruh negara, di Johor dan lain-lain tempat termasuk di kawasan saya sendiri, Maran. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Negeri, Jawatankuasa Bencana Daerah, pasukan petugas bomba, polis, rela, Japam, kesihatan, semua ahli jawatankuasa bencana daerah, pegawai kesihatan, pegawai kebajikan dan seluruh pimpinan masyarakat dan juga NGO yang telah memberikan kerjasama bagi membantu mangsa-mangsa banjir. Jika anda berada di sana dan melihat saya di Parlimen pada hari ini, sampaikan salam saya kepada mangsa-mangsa banjir di kawasan saya dan insya-Allah saya akan menziarahi mereka sekejap lagi. Terima kasih Datuk Yang Bertua. Yang Amat Datuk Yang Bertua, perkhidmatan awam ataupun pegawai awam dan kaki-tangan awam tidak boleh dinafikan jasa dan pengorbanan mereka. Walau apa pun perubahan landscape politik negara, namun amanah dan tanggungjawab yang perlu dijalankan oleh pegawai awam tidak terabai. Kini kita mempunyai kurang lebih 1 juta pegawai awam dan kita juga mempunyai lebih kurang 1 juta pesara-pesara kerajaan. Tapi saya minta jangan kita pertikaikan, sama ada siapa sekalipun, jangan pertikaikan jasa dan perkhidmatan pengorbanan yang telah dilakukan oleh pegawai awam. Mereka tidak memilih parti politik. Mereka menjalankan tanggungjawab yang perlu dijalankan, diamanahkan kepada mereka bagi memastikan supaya negara berjalan dengan baik, pembangunan diberikan kepada rakyat dan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dijaga. Sebab itulah saya minta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri harap dapat memikirkan apakah pulangan yang harus diberikan kepada pegawai-pegawai awam. Hari ini kalau kita membaca di dada-dada akhbar, dikatakan kenaikan gaji tidak dapat diberikan kepada pegawai awam kerana kalau dibagikan kenaikan gaji kepada mereka, kantung wang negara tidak akan ada lagi. Datuk Yang Dipertua, jangan lupa bahawa perkhidmatan awam adalah cukup besar kepada negara kita. Begitu juga Datuk Yang Bertua, kita terdengar ada bunyi-bunyi yang mengatakan bahawa ramai daripada pegawai awam terdiri pada kaum Melayu. Kena ingat bahawa tidak kurang juga ramai
orang Melayu yang terlibat dengan pasukan keselamatan, sama ada polis, tentera dan sebagainya. Dan kalau kita lihat tinjauan dahulu mengatakan bahawa bangsa-bangsa lain tidak berminat dengan pasukan keselamatan, masuklah polis dan tentera. Sebab itulah saya harap sepatutnya kita hargai jasa pegawai-pegawai awam yang sebahagian besar mereka adalah terdiri daripada kaum bumi putera Melayu sama ada di Semenanjung, Sabah dan juga Sarawak, termasuklah orang Seri Datuk Yang Bertuah. Saya nak pergi pada berikut Datuk Seri Yang Bertuah, iaitu perkhidmatan kesihatan dan perubatan. Banyak telah dibicarakan oleh rakan-rakan saya sama ada bahagian di kerajaan dan pembangkang bahawa perkhidmatan kesihatan ini amat penting di negara kita. Justru saya ingin mengingatkan sekali lagi Datuk Yang Bertuah, hospital yang lengkap dan canggih, pegawai kesihatan yang berpengalaman dan berkemahiran mestilah kita sediakan dan diperlukan oleh negara kita. Saya minta kerajaan dan Kementerian Kesihatan melihat beberapa keperluan utama bagi klinik-klinik uzur dan berusia termasuk di kawasan saya di Maran, iaitu sebuah klinik yang usianya lebih 50 tahun di mana memerlukan kemudahan kenderaan baru dan juga aset-aset yang lain. Di mana di Maran ini belum ada lagi Datuk Yang Bertuah hospital. Sehingga dalam Pahang, mungkin di daerah-daerah lain, inilah daerah dan mungkin parlimen yang tidak mempunyai hospital. Datuk Yang Bertuah, sebab itulah saya nak ingatkan kepada kerajaan bahawa hospital Maran ini telah pun diluluskan sejak RMK11 lagi, iaitu masa pemerintahan yang amat berhormat Perdana Menteri yang ke-6. Kemudian terus berlarutan sehingga apabila PS pemerintah bagi tempoh 22 bulan dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-7, pelaksanaan hospital ini agak perlahan. Dan kemudian kerajaan berpindah kepada kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-8. Dan hospital ini diteruskan. InsyaAllah alhamdulillah diteruskan. Di mana Menteri Ekonomi ketika itu, bekas ahli Parlimen Gombak telah meluluskan 200 juta bagi projek hospital Maran ini. Dan apabila kerajaan berpindah kepada kerajaan keluarga Malaysia di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang ke-9, maka projek ini diteruskan dan cadangan peruntukan sebanyak 350 juta telah pun dipertimbangkan, dicadangkan. Tetapi malam Datuk Yang Bertuah, apabila kerajaan baru merintah, projek ini telah pun dinafikan dan telah ditangguhkan dan saya faham telah dibatalkan. Datuk Yang Bertuah, saya nak ingatkan bahawa isu persoalan pelaksanaan hospital Maran ini telah pun dititahkan oleh almarhum Kebaduli Yang Maha Mulia Sultan Ahmad Shah, Paduka Ayanda kepada almarhum Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Yang di-Pertuan Agong. Dan saya pada tahun lepas telah menyembahkan perkara ini ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Pertuan Agong. Dan Baginda menitahkan kita Yang Mohd pada saya, pastikan Yang Amat Datuk Seri laksanakan projek ini dengan segera dan insya-Allah saya hendak supaya projek hospital ini saya akan letakkan batu asasnya. Datuk Seri Yang Bertuah, Datuk Yang Bertuah, saya tidak mahu nanti rakyat marah. Saya kira kerja saya telah saya jalankan. Bertahun-tahun saya telah perjuangkan hospital ini dan telah diluluskan oleh Perdana Menteri yang ke-6, disusul oleh Perdana Menteri yang ke-8, ke-9 dan hari ini telah ditolak oleh Perdana Menteri yang ke-10. Saya tidak tahu, gambaran sudah cukup berikan kepada kita semua, kepada kerajaan, bahawa rakyat telah banyak menolak kerajaan pada hari ini. Dan di Pahang umpamanya, gambaran yang cukup besar telah diberikan oleh rakyat di bawah. Bagaimana andai kata kerajaan masih lagi bertindak negatif kepada rakyat, percayalah rakyat akan menolak dan akan menafikan jasa yang dipanjangkan oleh kerajaan. Datuk Yang Bertuah, saya nak tahu kenapa hospital ini dibatalkan. Saya juga nak tahu apakah pembatalan ini kerana akibat politik dan apakah kerajaan akan terus mencadangkan projek baru. Saya tidak tahu. Sebab ini telah pun diluluskan. Saya minta supaya Menteri Kesihatan, kerajaan berikan perhatian pada perkara ini. Terima kasih Datuk Yang Bertuah. Yang kedua yang ialah perkara yang berkaitan dengan kampung baru. Kita ada beberapa kampung baru di negara kita. Kampung baru Kuala Lumpur, ini kampung orang yang special, khusus untuk orang Melayu. Kampung baru Cina, kita ada 507 kampung baru Cina. Kita ada kampung baru yang diwujudkan berbagai penempatan baru akibat daripada pelaksanaan
bencana alam, banjir dan sebagainya. Saya ingin tahu pada kerajaan, hari ini kampung baru ini, Cina ini masih berterusan. Orang kampung saya bertanya, kerana asas kampung baru ini diwujudkan adalah kerana menjadi pusat pemulihan ataupun resettlement untuk komunis ataupun masyarakat yang Cina yang terpengaruh dengan komunis. Mereka bertanya saya, apakah masih ada ideologi polis? Saya kata, saya kira tidak ada dah. Sebab itulah saya minta kerajaan menilai kembali supaya kampung baru ini kalau dapat disekalikan dengan kampung-kampung baru yang lain yang berada bukan saja di kampung baru Cina tetapi kampung baru tradisional Melayu, yang tempat-tempat kampung baru yang diwujud kerana terlibat dengan bencana alam dan sebagainya. Dan peruntukan 104 juta tahun ini saya kira telah pun ditambah 100% akan dibagikan kepada semua kampung-kampung baru yang terdapat di negara kita ini. Terima kasih Datuk Yang Pertua. Saya harap kerajaan dan Perdana Menteri dapat menimbangkan perkara ini dan begitu juga Kementerian Perumahan dan Kejahatan Tempatan. Satu lagi isu yang saya nak bawa Datuk Seri ialah penglibatan pakar perumahan daripada Singapura. Kita telah mendapat maklumat bahawa kerajaan yang baru ini di bawah kepimpinan yang baru telah mencadangkan supaya pakar-pakar perumahan daripada Singapura diambil untuk memainkan peranan, memikirkan apakah perluan yang boleh dilakukan untuk mencadangkan program-program pembangunan perumahan di negara kita. Datuk Yang Pertua, sebenarnya kita tidak kurang pakar-pakar perumahan di tempat kita ini. Sebenarnya kita mempunyai, kerajaan telah membentuk satu panel expert, panel pakar-pakar perumahan yang terdiri daripada berbagai badai disiplin, pegawai awam, parti politik, pemimpin pakar-pakar bank, ahli bank, pakar-pakar perniagaan, syarikat-syarikat perumahan yang berpengalaman untuk memberikan pandangan dan show kepada kerajaan bagaimana kita boleh membangunkan sistem ataupun pembangunan projek-projek perumahan negara kita ini sesuai dengan keperluan negara, bukan ambil daripada negara lain. Saya bimbang Datuk Yang Pertua. Kehadiran Mohon celah. masih tak ada. Saya baca lagi. Kehadiran pakar-pakar luar kita tidak boleh sebenarnya bukan ambil mereka kebaikan sebagai daripada negara lain. Ya Muhammad, kita ada disiplin peraturan. Mohon celah. Saya Sikit tidak saja, sikit benarkan. saja. Soalan dulu, ini floor saya. Bagus Encik Mat, berdisplay sikit. Datuk Yang Pertua, sebenarnya kadang-kadang kedatangan pakar-pakar luar ni bukan mereka nak membantu kita. Mereka membagi kesempatan apakah peluang yang boleh mereka ambil. Lantas mereka membuka peluang-peluang yang baik untuk diri mereka dan akhirnya kita bukan saja mendapat tidak mendapat kepakaran, tapi kita akan menghilang harta benda ataupun mungkin peluang yang ada di negara kita. Datuk Yang Pertua, satu lagi perkara yang nak saya sebutkan ialah supaya kerajaan melihat apakah dasar-dasar yang perlu diketengahkan, kerana banyak dasar-dasar lama ataupun undang-undang lama yang telah tidak sesuai lagi pada hari ini, dan kita harap supaya kerajaan meneliti di seluruh kementerian, meneliti apakah akta-akta yang rasanya tidak sesuai lagi dan perlu diubah sesuai dan dapat dipindah sesuai dengan keperluan negara kita. Jadi saya harap pihak kerajaan akan melihat apakah peluang-peluang penambahbaikan, bukan saja peruntukan bajet yang kita bentangkan setiap tahun yang memang tidak boleh kita elakkan, tetapi apakah pendekatan-pendekatan baru yang harus kita fikirkan supaya membolehkan pengembangan ataupun bajet yang kita luluskan ini dapat kita salurkan lebih meluas, bukan saja kepada pihak kaki tangan awam, pihak perkhidmatan keselamatan, bahkan kepada seluruh lapisan masyarakat, hingga kita termasuklah masyarakat orang asli di pedalaman dan sebagainya. Datuk Yang Pertua, terima kasih banyak atas keizinan untuk saya membahaskan bajet 2023 yang telah pun dibentangkan oleh Perdana Menteri. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Maran, dipersilakan Yang Berhormat Lebaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih